Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Daniel Ishak, dalam rancangan UUM Bas. Di dalam episod kali ini, kami berjaya menjalankan beberapa temu bual bersama dengan wakil-wakil dari kaum tentang pakaian tradisional oleh kaum-kaum yang ada di Malaysia. Di dalam episod kali ini, kita akan memperluaskan pandangan kita terhadap pakaian-pakaian tradisional oleh kaum-kaum yang ada di Malaysia. Tanpa membuang masa, ayo kita saksikan temu bual dan infografi yang menarik dan kru kami. Selamat sejahtera, bersama saya Narishara Nilabut, anak perempuan Prasad. Dari kumpulan 3 bagi subjek kenegaraan, ingin menjalankan temu bual mengenai tajuk kajian kami, iaitu pakaian perkahwinan tradisional Siam. Pada hari ini, saya akan menemu bual salah seorang kawan Siam saya yang bernama Anshali, anak perempuan Sanit. Marilah kita bersama beliau untuk mengetahui maklumat yang lebih lanjut. Selamat sejahtera, Anshali. Salam sejahtera. Bolehkan anda kongsikan kepada kami antara jenis pakaian perkahwinan tradisional Siam yang biasa anda lihat dalam perkahwinan masyarakat Siam di Malaysia? Boleh. Antara jenis pakaian perkahwinan yang popular dalam kalangan masyarakat Siam ialah congkrabin yang diguna pakai oleh pengantin lelaki, dan juga bagi pengantin perempuan pula akan memakai pakaian wanita seperti ruan phone, cakri dan siwalai kerana reka bentuk yang sangat unik bagi corak baju pengantin mereka. Okey, saya teruskan dengan soalan selanjutnya. Apakah ciri khas pakaian perkahwinan tradisional Siam yang biasa anda ketahui, dan bolehkah anda terangkan ciri tersebut kepada kami? Boleh. Sebagai contoh, congkrabin, kain yang dibalut di pinggang dan diikat di dada oleh pada lelaki. Dan juga untuk pakaian pengantin perempuan seperti kain sin, kain panjang yang dibalut di pinggang oleh pengantin wanita. Dan sabai, kain panjang yang dililit pada bahu wanita. Kain pakaian pengantin ini sangatlah tebal dan berwarna emas kerana di Thailand adalah merupakan negara yang punya sumber emas yang banyak, dan ini sesuai untuk mereka mencipta pakaian pengantin menggunakan emas. Kasut bagi pengantin perempuan adalah menggunakan kasut tumit tinggi, iaitu pengaruh daripada budaya barat dan sangat popular sejak kedatangan barat dan pada akhir ke-19. Sebelum ini, alas kaki yang digunakan ialah sandal ataupun kasut bertapak melengkung. Seterusnya, memakai blouse yang diilham oleh pakaian barat yang digabungkan dengan sabai ataupun serhat pada majlis perkahwinan ataupun rasmi. Seterusnya, pakaian pengantin ini juga pengaruh daripada agama Buddha. Pengaruh agama yang kuat yang datang semasa agama Buddha ini telah menampakkan hasilnya pada pakaian-pakaian tradisional oleh Thailand. Dan ini juga sebagai contoh kain ataupun dipanggil kain tenunan hasil orang Thailand, iaitu boleh dipakai bersama sabai yang pengantin perempuan pakai. Baiklah, terima kasih Anshali kerana sudi berkongsi maklumat dengan kami. Maka kini tamatlah sesi temu bual kita pada hari ini. Pakaian tradisional di Malaysia dapat menyatakan identiti kebangsaan sesuatu kaum tersebut. Kebiasaannya, ia dikaitkan dengan mewakili budaya atau kumpulan etnik tersebut. Saya Nur Salsabila dan rakan-rakan dari kumpulan 3 akan membentangkan tajuk tentang pakaian tradisional dan busana perkahwinan tradisional di Malaysia. Di Malaysia terdapat 3 jenis kaum, iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India, dan setiap kaum
tersebut mempunyai pakaian tradisional bagi kaum masing-masing. Busana perkahwinan tradisional bagi kaum Melayu ialah busana songket. Sejarah baju songket pengantin. Mengikut jejak asalnya sepanjang zaman, baju songket pengantin mempunyai sejarah yang menarik yang terjalin erat dengan budaya Melayu dan Indonesia. Bermula dari mahkota diraja di Kepulauan Melayu, ia telah berkembang seiring dengan perubahan trend fashion sambil tetap memegang tradisi asalnya. Setiap jahitan dan coraknya menceritakan kisah masa lalu, menghubungkan masa kini dengan kain yang syarat dengan zaman-zaman dahulu. Terdapat pelbagai jenis desain baju songket pengantin yang memegang tempat yang penting dalam majlis tradisional selain perkahwinan. Majlis pertunangan, upacara budaya dan acara perayaan sering melihat keanggunan pakaian tersebut. Seperti yang anda lihat, baju songket pengantin mempamerkan variasi yang unik, mencerminkan kepelbagaian budaya di Kepulauan Melayu, dari kebaya songket yang dihiasi dengan terperinci di Jawa sehingga baju kurung songket yang megah di Malaysia. Setiap gaya mempunyai ciri-ciri yang mencirikan tradisi dan adat istiadat tempatan. Adaptasi moden dan gaya fusi juga muncul, menggabungkan estetika tradisional dengan sensitiviti fashion contemporary. Baju kurung merupakan baju tradisional kaum Melayu bagi golongan wanita di Malaysia. Baju ini sesuai dipakai oleh semua peringkat umur, tidak kira tua atau muda. Terdapat pelbagai jenis baju kurung iaitu baju kurung kedah, baju kurung pahang, baju kurung teluk belanga dan lain-lain. Baju kurung juga digunakan untuk menghadiri majlis perkahwinan, majlis agama dan majlis rasmi. Secara amnya, seluruh wanita Melayu memakai baju kurung sebagai pakaian tradisi ini, termasuk pakaian rasmi pelajar sekolah rendah dan menengah. Bagi kaum lelaki pula, terdapat dua jenis pakaian baju Melayu iaitu cekak musang dan teluk belanga. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ahmad Muhammad Azlan, nombor metrik 280274. Bersama saya hari ini Kugin, anak lelaki Kalidas, berasal daripada Ipoh. Kugin, hai. Hello Afnan. Okay. Alhamdulillah dapat jumpa dengan you. Okay, macam mana sambutan di Pagoda? Sambutan di Pagoda itu memang mulia kerana saya dapat balik ke kampung. And then saya dapat spend time dengan family saya. And then saya juga ada pergi ke rumah saudara mara, and then pergi sembang-sembang bila kerana tak lama tak jumpa. And then For festival kena berjumpa lah. Kena berjumpa, lepas tu makan-makan sama-sama, and then macam spend quality time lah, macam kita orang dengan family lah. Dengan family, spend time dengan family. So topik kita pada hari ni adalah pakaian tradisional India. Okay, Encik Kogin, untuk saya tak tahu ada berapa pakaian tradisional India. Bagi saya yang saya tahu ada 3 yang male. Untuk perempuan yang male adalah sari, and then untuk lelaki ada 2 jenis iaitu dhoti and then jippa. Ada 3 jenis ya kawan. Pakaian tradisional India ada 3 jenis. Encik Kogin, boleh tak terangkan lebih lanjut tentang pakaian India? Terutamanya pada perayaan ataupun sambutan kahwinan, bermula dengan dhoti. Dhoti adalah satu pakaian tradisional lelaki India, iaitu masa dahulu ia dari negara India, and then sekarang dipakai oleh ramai Indian Malaysia, orang Malaysia. And so dhoti ni selalu pakai untuk majlis macam perkahwinan, lepas tu majlis keagamaan, dan juga macam perayaan yang Tai Kusum. Sesama yang dengan dia lah. Okay. So dhoti ni dia sebenarnya ada kain seluar putih, and then ada baju Seluar putih? Seluar putih. Okay. Macam apa? Dia pakai seluar putih ataupun ada macam kain pelikat putih. And then ada baju macam dia macam ni juga lebih kurang. Ini dhoti. Ini jippa. Ini jippa. Tapi baju dhoti ni dia
ada yang saiz kecil lah, ada saiz pendek. Oh, dia lebih pendek daripada yang ada sini. pendek, ada Okey. yang panjang. So tapi yang ni jipat. Tapi lebih kurang dia punya design macam ni lah. So design dia macam ni. But this one is jipat. Oh, this one is jipat. This one is jipat. But roti, tapi roti Roti sama juga macam. lebih kurang sama, cuma berbeza sikit. Macam jipat ni dia orang pakai seluar. But roti ni mungkin dia orang pakai macam kain terikat. Oh, roti pakai kain. Ya. For jipa kita pakai seluar. Ya, seluar. Okey, kalau you dah sebut pasal jipa, boleh tak you terus terangkan what is jipa? Oh, okay. So, I nak terangkan tentang roti tadi. So, this is jipah. Kita orang pakai ni. Ini jipa. Yang ni seluar untuk jipah. So, Oh. dia macam ada seluar slab. Oh, dia macam seluar. Oh, okey. seluar slab. This is kapas kan? Kapas. Kapas. And then, ada juga short. Sure. Macam roti ni dia tak ada short. So, macam Short ni pakai dekat- short ni dia pakai macam ni boleh. And then, you boleh pakai macam ni. Oh. Dia ada design lah. Gaya-gaya lah. So, kita orang pakai short. Boleh pakai macam ni ataupun macam ni. Ada style dia. Okey. Then, so this is ini tu jipah for jipah. Kita ada sari. Sari. Sari So, untuk wanita kan? Sari untuk wanita. Sari ni dia salah satu yang famous lah. Famous. Sari ni dia main untuk perempuan. Untuk majlis keagamaan, perkahwinan. Semua boleh guna? Semua boleh guna. Semua boleh guna. But ada juga untuk perempuan ni, perempuan Indian, dia ada pakai tradisional lain juga. Seperti Punjabi suit. Indian pun ada pakai, and then Punjabi also ada pakai. Oh, Punjabi. Punjabi suit. Okey. And then ada lagi lengga and so on. Tapi yang sari ni sari paling yang famous lah. sari paling famous yang macam semua orang tahu. Semua orang tahu. Semua orang tahu sari. Salam sejahtera. Nama saya Kejonyen dan hari ini saya akan membincangkan topik kenegaraan grup 3 iaitu pakaian tradisional bagi kaum Cina. So, dan ini kawan saya, Jimmy Puang. Oleh itu, hari ini Jimmy akan menjawabkan beberapa soalan yang saya tanyakan tentang pakaian tradisional Cina. Bagi soalan yang pertama, bagaimanakah pakaian tradisi Cina mencerminkan nilai-nilai atau identitas budaya masyarakat anda? Pakaian tradisional sering mencerminkan nilai-nilai dan identitas budaya masyarakat dengan berbagai cara. Jadi, apakah simbolisme dalam pakaian tradisional itu? Pakaian tradisional sering kali dihiasi dengan motif atau pola khusus yang memiliki makna simbolis. Misalnya, warna, bentuk atau motif tertentu dapat mewakili aspek-aspek tertentu dari sejarah, mitologi atau kepercayaan spesifik masyarakat tersebut. Dan apakah pembeda sosial dan status untuk pakaian tradisional China? Pakaian tradisional seringkali memberikan indikasi tentang status sosial seseorang dalam masyarakat. Berpakaian dengan fashion, warna atau bahan dapat menunjukkan status pangkat atau peran tertentu dalam struktur sosial. Ya, bagi soalan yang kedua, bagaimana evolusi pakaian tradisional dari waktu ke waktu untuk macam bahan dan teknik pembuatan tradisional? Pada awalnya, pakaian tradisional mungkin terbuat dari bahan alami lokal seperti bulu hewan, kulit atau kain tenun tangan. Seiring waktu, teknologi pertanian dan produksi tekstil berkembang, menghasilkan bahan seperti katun, sutra dan wool. Dan apakah fungsi dan konteks pemakaian untuk pakaian tradisional Cina? Pakaian tradisional mungkin awalnya dirancang untuk tujuan khusus seperti upacara adat, pekerjaan atau bervisual untuk keagamaan. Seiring waktu, perubahan dan kebutuhan masyarakat dapat mengubah fungsi pakaian tradisional. Seterusnya, bagi soalan yang terakhir, apakah simbol atau motif khusus dalam pakaian tradisional yang memiliki makna mendalam? Dalam pakaian tradisional Tionghoa, ia terdapat banyak simbol dan motif khusus yang memiliki makna mendalam, sering kali dekat dengan keberuntungan, kesuburan dan nilai-nilai kultural. So, dalam pakaian tradisional Cina, terdapatlah simbol naga dan phoenix. Apakah motifnya? Dalam simbol naga, dianggap sebagai makhluk mitologis yang membawa keberuntungan dan kekuatan.
Simbol naga sering muncul pada pakaian tradisional, terutama pada pakaian kebaya atau gaun pengantin. Simbol finish ia merupakan simbol kesyukuran, kebahagiaan dan harmoni dalam budaya Tionghoa. Motif ini sering ditemukan pada pakaian pengantin dan pakaian perayaan khusus. So, terdapatlah motif batik yang itu fu dan juga warna merah untuk batik tu. So, apa itu makna untuk fu dan warna merah terhadap pakaian tradisional Cina? Dalam motif batik yang menggambarkan simbol kereta fu, berarti keberuntungan atau kebahagiaan sering muncul pada pakaiannya dan ASEAN bunga selama perayaan. Warna merah seringkali mendominasi pakaian tradisional Tionghoa kerana dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kebahagiaan. Okey, terima kasih kepada Jimmy Puah. So, inilah semua soalan yang saya perlu bertanya. Terima kasih. Itu dia informasi yang sangat padat dari rakan-rakan kita. Okey, seterusnya kita akan ke segmen Harian Metro, di mana salah seorang wawancara kita iaitu Encik Jazmin akan menemubual seorang pakcik Cina yang dipercayai menjual pakaian tradisional. Okey, silakan Encik Jazmin. Terima kasih Encik Aidil. Saya Nur Muhammad Jazwin melaporkan dari Harian Metrol. Mari kita lihat seorang uncle yang nampak gayanya menjual pakaian tradisional berbangsa Cina. Jom kita tengok. Hai uncle. Ya, ini macam buang ke? Sorry abang. Ini macam lah. Apa lu mau? Saya nak tengok baju-baju yang abang jual boleh? Tengok. Ini baju apa? Ini Hanfu. Oh, Hanfu. Tak pernah jumpa pun. Ini baju orang Cina dulu-dulu punya. Memang susah jumpa, itu pasal Oh, memang semua orang Cina dulu pakai ini baju ke? Macam mana? you banyak tanya. Ini baju kaum Han. Itu kaum dia punya. Zaman bila baju ni? Sebab saya rasa ayah saya pun tak tahu ni. You banyak tanya. Ini baju sudah lama. You punya atuk belum lahir lagi sudah ada ini baju. Itu zaman dinasti Liao sudah ada. Itu Maharaja Liao. Sama dia punya pegawai-pegawai semua pakai punya. Oh, sudah lama. Tapi baju ni bila je orang pakai? You banyak tanya lah. Ini baju orang pakai kalau dia itu minat lah. Hari perayaan istimewa itu orang Cina pakai. Tapi sesuai ke kalau orang Melayu nak pakai, uncle? You banyak tanya. Lu jangan risau ada model. Lu boleh tengok. Motor. Qing li ji kai xiao biao ren. Yo, semak loh. Macau. Perempuan punya tak ada ke, uncle? You banyak tanya lah. Ada. Yo, cantiknya. Itu baju kan, itu amoy. Dua-dua mah. You punya banyak tanya, Wah yang kena jawab. Sekarang semua sudah Wah jawab. You mau beli ke, you tak mau beli? Okeylah, saya beli mah. Ini macam Ada diskaun ke, uncle? untuk you Wah bagi baik punya. Mari kita pergi bayar. Mari. Chin hai de. Kita bayar di. Ya,
kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Teruskan setia bersama dengan kami pada episod akan datang. Sekian dari saya, Daniel Ishak. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Pintu keluar ya, pintu keluar. Tanya, tanya.